manusia itu amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengusi surau, ahli jawatan kuasa surau, OBT, para asatizah, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir ke surau ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah berikan kepada kita keluangan waktu untuk duduk sama-sama di taman syurga, Raudhatun min riyadil jannah. Nabi menyebutkan majlis agama ni Raudhatun min riyadil jannah. Raudhah ni masuk di taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berada dalam majlis ilmu di masjid surau, masjid zikir ni, dia berada dalam taman. Taman apa kata Nabi? Taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tuan-tuan tak dapat nak pergi Masjid Nabawi, tak dapat masuk Raudhah, ataupun pergi ke Madinah, nak masuk Raudhah tak dapat, kan? Maka sebenarnya sekarang ni tuan-tuan berada di dalam Raudhah. Itu taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi tu, orang sekarang ni zaman dia dah ada, saya baru balik 2 minggu lepas, dia dah ada apps i'tamarna. Kena isi apps tu, masuk baru boleh queue untuk masuk. Tu pondok berdimpit-dimpit, berlumba-lumba untuk masuk apa? Untuk masuk ke dalam Raudhah. Raudhah tu baina baiti wa minbari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raudhatun min riyadil jannah. Itu kawasan Raudhah. Jadi berebut-rebut nak masuk, tolak-tolak, berimpit. Kita semayang ada yang pijak, ada yang langkah dalam Raudhah, berebut. Tapi yang hati juga kita dalam Raudhah juga, taman daripada taman syurga Allah. Tak berebut kan? Kau boleh nak lagi masing-masing relax, bersandar kan, relax, tenang kan. Tak ada siapa nak berebut. Banyak Raudhah. Sini Raudhah, Masjid Syarif, Masjid Nurul Jannah, banyak Raudhah. Tak ada siapa pun nak berebut. Tapi pergi Madinah, kemain bertolak, berpijak-pijak, la ilaha illallah, berebut. Itulah manusia. Sama aja. Ini taman daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana manusia tu memahami Islam tu dengan bagus. Serupa juga kalau kita tengok, kalau dekat Mekah tu nak cium Hajar Aswad, kan? Hajar Aswad tu Umar dia kata, kau ni batu je, dia kata. Kalau lama ra'aita, kalau lah aku tak nampak Nabi cium kau, tak adanya aku nak cium kau batu, kan? Itu je bahasa Sayyidina Umar tu. Tapi Umar tu bertolak-tolak sampai berdarah, luka. Allahu Rabbi. Bagaimana kita memahami agama tu pada tempat yang sepatutnya, tempat yang selayaknya. Kadang-kadang kita ni beragama, tapi agama yang ada pada kita ni agama keturunan. Keturunan sebab kita lahir, mak ayah, adik-beradik, atuk nenek kita memang dah Islam, kan? Jadi Islam kita tu bukan Islam kita memahami berdasarkan sebagaimana teks Quran nak, hadis nak, Nabi nak, tapi kita berdasarkan kepada keturunan. Bagaimana mak kita bahasa buat, ayah kita buat, atuk nenek, kebiasaan. Jadi dia jadi uruf kebiasaan. Walaupun mungkin ada waktu dan ketikanya dia tak berapa nak tally dengan yang Quran nak, dengan hadis nak, kan? Sebab apa? Sebab Islam kita, Islam ke keturunan. Jadi itu perlunya kita hadir ke dalam Raudhah ini. Kita buat Raudhah, majlis Raudhah. Mungkin lepas ini pengusi kita boleh ubah, kita buat program memasuki Raudhah, kata. Buat nak agak rare sikit, kan? Kita buat nama program dia, kalau banner tu, program memasuki Raudhah, memasuki taman-taman syurga, kan? Yang agak rare sikit, benda sama je, kan? Tengok nampak Raudhah, kan? Orang tengok, ini mana pula bid'ah dia baru, kan? Kata, kan? Tapi memahami, bila kita memahami Islam tu, meletakkan da'u syai' fi makanihi, kita meletakkan sesuatu tu pada tempatnya. Apabila kita ubah tempat, nama dia zalim. So Islam tu perlu kita fahami dengan baik. Seronoklah saja cerita pengalaman balik umrah, kan?
Seronok dia. Sekarang ni yang menariknya, kalau tuan-tuan mungkin ada nak pergi sejak PKP, lepas PKP ni first saya baru pergi tu, baru balik. Dia punya airport lah, airport dia juga cantik. Airport dia sebiji macam KLIA. KLIA kita kan. Kalau kita KLIA, sana airport dia yang baru dekat Jeddah tu dia panggil KAIA. Kita KL, dia KA, IA sama. Dia punya airport dia. Setup dia sebiji macam KLIA. Dia punya bangunan dia, dia punya kaunter dia semua. Dan menariknya lagi, pekerja-pekerja dia semua dah tak ada orang lelaki, semua perempuan. Oh, memang menarik. Tak ada dah. Kalau tuan-tuan nak tengok Saudi orang perempuan, itu dekat airport dia. Start daripada information center kat depan tu semua dah pakai niqab. Tapi perempuan dah pakai niqab semua, pakai abaya ada hitam kan. Sampai kaunter-kaunter tiket nak masuk beg semua perempuan. Tak ada orang lelaki dah. Itu pendekatan Raja Salman. Semua perempuan. Dia tak bagi dah orang lelaki kerja. Orang lelaki ni ada lebih dah. Orang perempuan ni kerja bagus. Relax, tenang kan, ikut arahan. Perempuan ni jenis taat kepada pemerintah. Kalau masa nak lalu tu, saya bawa sebelum ni, biasa kita bawa barang-barang tu, macam bekas tu, kotak tu tak berapa cantik, okey je, ikat-ikat boleh masuk kan, wrap boleh masuk. Ini dia tengok tak cantik, tak boleh dia tu. Pergi beli kotak kat luar. Sekali je dia cakap, tunggu, tak ada bincang-bincang. Oh, tak ada bincang. Perempuan, bagus, taat, pergi beli kotak 48 rial. Oh, saja nak bayar duit tu, baru dapat masuk. Kalau dulu sebelum ni, air zam-zam, kita pergi dekat kaunter tu, boleh deal lah dengan pegawai tu. Cakap kita ni bawa jemaah semua ni, minta lebih 2-3 botol kan. Boleh lah. Dia pun on. Orang lelaki ni bagus. Boleh bincang. Boleh buat bincang orang lelaki. Tapi perempuan ni, tak ada ni. Satu orang, satu botol. Tak ada lebih. Dia kat straight je. Tapi sistematik bagus lah. Tak ada, kalau dulu orang kena queue berjam-jam kan. Sekarang ni masuk dia simple, mudah macam KLIA. Menarik lah. Itu antara pembaharuan yang dibuat kan. Dan Masya Allah memudahkan urusan masuk dan keluar ni ketika mana pergi umrah. InsyaAllah tuan-tuan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang kasih sekalian, pada malam ini kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, rujukan muktabar fiqh mazhab Syafi'i, iaitu kita mengambil satu tajuk bab salat Jumaat. Karya merupakan satu karya agung kepada Imam An-Nawawi yang mana diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pahang. Jabatan Mufti Negeri Pahang. Kita dah sampai pada muka surat. Malam ni kita masuk muka surat 98. 98. Sebelum ni pengajian kita yang terakhir pada 12 bulan 9, bulan lepas. 12 bulan 9 kita dah membicarakan tentang solat Jumaat bagi orang yang uzur, orang yang sakit, orang yang musafir. Kita dah bincangkan. Itu tajuk sebelum ni. Solat Jumaat bagi orang yang takut, ditimpa hujan, menemani pesakit, kan? Kita dah dibincangkan secara jelas. So pada malam ini kita masuk tajuk baru, tajuk besar, iaitu hukum solat Jumaat pada hari raya. Bagaimana apabila hari Jumaat itu jatuh hari raya, hari raya itu jatuh hari Jumaat, kan? Hari Jumaat jatuh hari raya ke raya jatuh hari Jumaat? Hari raya jatuh hari Jumaat kan. Hari Jumaat jatuh hari raya. Hari Jumaat memang Jumaat lah. Dia tak jatuh mana dah. Dia kat situ je. So hari raya yang jatuh pada hari Jumaat. So dia punya pendekatan kitab ni, dia akan bawa matan dulu. Matan kemudian dia syarah seperti biasa. Okay, saya baca dia punya matan. Dia kata, Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa in ittafaqa yawmul aidin wa yawmu jumu'atin fahadara ahlus sawadi فصلوا العيد جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصلي ومن أراد أن ينصرف فلينصرف
ولم ينكر عليه أحدا ولأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيئوا بالعيد فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة والجمعة تسقط بالمشقة. ومن أصحابنا رحمه الله من قال تجب عليهم الجمعة لأن من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت عليه يوم العيد كأهل البلد والمنصوص في الأم هو الأول. Okey. Kata pengarang ni siapa dia? Kata Imam Nawawi. Apa dia? Dia datangkan matan dulu. Kata Imam Nawawi, jika hari raya berkebetulan dengan hari Jumaat, hari raya tu kebetulan jatuh pada hari Jumaat, dia kata. Lalu para penduduk kampung datang ke pekan. Penduduk kampung datang ke pekan. Maksud ke pekan ni, maksudnya tempat yang ada masjid lah. Kalau kampung tu sebelum ni kita dah huraikan. Kampung dia macam ke ujung sikit. Sebut sebagai qaryah. Qaryah ujung ke ujung sikit. Jadi orang kampung tu datang ke pekan. Dan mengerjakan solat hari raya. Maka bolehlah mereka beredar pulang ke kampung mereka dan meninggalkan solat Jumaat. Kerana dia tahu okey. Mulakan pengarang ni maksudnya Imam Nawawi dia letakkan satu teks yang paling besar dulu untuk kita faham tajuk hukum solat Jumaat pada hari raya. Bila hari raya tu jatuh pada hari Jumaat, dia letakkan teks paling besar sebelum dibahas kan pendapat dengan perbincangan ulama dan mazhab Syafi'i, mazhab dia letak teks yang besar dulu. Kata Imam Syafi'i, jika hari raya kebetulan jatuh pada hari Jumaat, kemudian orang kampung datang ke pekan yang duduk jauh-jauh sikit, datang ke pekan yang ada masjid, kan, dan mengerjakan solat hari raya. Jadi datang pagi pukul 8 solat hari raya. Dia kata, maka bolehlah mereka beredar lepas hari Jumaat, lepas semayang raya. Kata apa? Kata pengarang, kata Imam Nawawi, maka mereka beredar pulang ke kampung mereka dan meninggalkan solat Jumaat. Ini teks paling besar Imam Nawawi. So kita faham kalau hari Jumaat, tiba-tiba hari raya Jumaat datang solat sunat hari raya pagi, habis solat sunat hari raya, dah boleh balik rumah, tak payah datang solat Jumaat. Itu teks paling besar. Teks asas dia begitu dalam mazhab Syafi'i. Itu kepala dia gitu. Baru kita tengok huraian dia, bagaimana benda tu boleh berlaku. Betul ke tak payah sembahyang Jumaat kau kena hari raya, atau macam mana? Ada beberapa pendapat. Ada nak pilih yang mana satu, jenis yang macam mana kan. Tu dalam kita mazhab Syafi'i asasnya begitu dia kata. Kerana tu baru kita baca. Okey. Kerana yang pertama, nombor satu disebut sini. Apa yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ni. Biasa belah kanan, imam belah kiri. Sebelum pergi umrah itu memang batuk dah. Balik ni lagi kuat batuk. Allahu Rabbi. InsyaAllah. Alhamdulillah masih boleh berkuliah lagi. So, apa yang diriwayatkan oleh daripada Uthman bin Affan? Uthman bin Affan ni khalifah yang ketiga. Ada riwayat daripada Uthman. Diriwayatkan. Maksudnya diceritakan Sayyidina Uthman. Uthman dia kata, dalam riwayat ni dia kata, annahu qala fi khutbatihi. Yang mana Sayyidina Uthman ni satu ketika dalam khutbah dia, dalam ucapan dia mengata, ayyuhan nas, wahai manusia, qad ijtama'a idani fi yaumikum haza. Sesungguhnya telah berkumpul dua hari raya pada kamu pada hari ini. Yaumikum haza, pada hari ini. Faman arada min ahlil aliyah ayyusalliya ma'anal jumu'ah falyusalli. Sesiapa di antara kamu wahai jemaah al-aliyah, ahlul aliyah. Ahlul aliyah ni orang kampung. Dia tadi ada pekan yang dekat-dekat sini lah. Dan konteks masjid ataupun surau yang dekat tu dipanggil yang pekan ada. Kemudian ada yang qura yang jauh sikit.
yang jauh daripada tempat solat Jumaat tu. Dia kata sesiapa di antara kamu yang jauh daripada masjid, daripada surau Jumaat ni, ayusalli Jumaat ayusalli ma'ana Jumaah, yang nak solat Jumaat bersama dengan kami sama-sama, falyusalli, maka boleh semayang, kata Sayyidina Osman. Dia kata, waman arada ayang sarifa, kata Sayyidina Osman, dan sesiapa yang nak balik, yang sarif, siapa nak balik rumah, dia kata, falyang sarif, maka boleh balik, kata Sayyidina Umar. Falam yunkir alaihi ahada, maka bila Sayyidina Osman kata begitu, tidak ada seorang pun dalam kalangan sahabat ataupun dalam kalangan tabi'in pada ketika itu yang menentang kata-kata Sayyidina Osman bin Affan. Ini dalil. Tadi saya dah baca dah dalam teks asas daripada Imam Nawawi. So ini menjadi dalil yang paling kuat. Maksudnya pernah berlaku zaman Sayyidina Osman bin Affan ketika mana dia membaca khutbah, kebetulan khutbah itu berlaku pada hari Jumaat, hari raya hari Jumaat. Dia baca khutbah dalam sembahyang raya. Khutbah ni maksudnya khutbah dan sembahyang raya lah. Dia khutbah dia kata, okey, sembahyang semua, lepas sembahyang raya ni, siapa nak balik boleh balik, siapa nak tunggu sembahyang Jumaat boleh tunggu. Ini dalil hujah dia. Kata-kata Sayyidina Osman, tapi dia sebut sini ruya, diriwayatkan, dia kata. Okey. Itu yang pertama. Saya bacakan di terjemah ni. Bahawa beliau berkata dalam khutbahnya, wahai umat manusia, sesungguhnya 2 hari raya telah terhimpun dan berkebetulan pada hari kamu ini. Oleh itu, siapa dari dalam kalangan penduduk Al-Aliyah. Al-Aliyah ni maksud dia, iaitu beberapa kawasan dan kampung yang berdekatan dengan Madinah Al-Munawwarah, yang terletak di sebelah timur. Yang paling hampir dengan Madinah adalah pada jarak 4 batu. Ada yang berkata 3 batu. Yang paling jauh pula ada pada jarak 8 batu. Ni dia kata sila rujuk Tahzib Al-Asma' wal Lughat. Sebelum ni kita dah bincang maksud yang dikatakan ahli qaryah tu bagaimana bila dia azan ujung kampung boleh dengar kan. Dan dalam ni disebutkan yang dikatakan sebagai Ahlul Aliyah tu di Madinah tu yang berada di sebelah timur, dan jarak paling dekat dia 4 batu. Ada 4 batu. Ini pandangan lah ulama dia pandangan. Ada kata 4 batu, ada 3 batu. Yang dikatakan maksudnya baru jauh dengan masjid. Kalau 3 batu kita sini ke mana kan? Lebih kurang ke Tesco kot. Ada kan? Lotus kan. Maksudnya kalau macam ke Tesco tu baru istilahnya Ahlul Aliyah, macam jauh sikit. Kalau yang dekat-dekat sini tak. Ni dia panggil kawasan kita ni kawasan sekeliling sini. Pekan dekat kawasan masjid ataupun tempat didirikan Jumaat. Yang dikata Sayyidina Osman ni tadi Ahlul Aliyah, yang jauh, bukan yang dekat. Yang jauh tu boleh balik. Tak perlu tunggu, kata dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua katanya, jika mereka duduk di pekan, mereka tidak akan bersedia dengan sebab hari raya. Jika mereka keluar dan pulang ke kampung, kemudian mereka kembali semula ke pekan untuk solat Jumaat, pasti pada tindakan tersebut ada kesukaran ke atas mereka. Solat Jumaat pula gugur dengan sebab kesukaran. Dia kata, kalau dia duduk jauh dekat kampung, tiba-tiba dah datang solat hari raya. Kemudian keluar balik, kalau macam 4 km, 5 km jalan kaki, kemudian nak datang balik solat Jumaat tengah hari, maka satu masyaqqah, benda yang menyusahkan. Kata pengarang. Jadi disebabkan ada masyaqqah, kesukaran, maka terjatuhlah hukum wajib Jumaat itu. So hari raya dia datang dan sembahyang sunat, walaupun hari raya itu solatnya solat sunat. Sunat je tak wajib. Tapi disebabkan bila dia dah datang, bila dia balik, orang yang jauh ni tadi, yang duduk dekat Lotus ni tadi, tapi dalam Korea sini lah, yang hujung kampung, nak datang balik payah. Jalan kaki lah zaman Nabi tu kan. Bukan semua ada motor, ada kenderaan. Naik unta, jalan kaki, naik keldai. Yang jalan kaki 4-5 km dengan panas. Jadi benda tu menyusahkan. Jadi disebabkan itu, maka kata pengarang, maka gugurlah solat Jumaat itu. Disebabkan ada masyaqqah. Itu bagi yang jauh. Bagi yang dekat tak ada. Ini bagi yang jauh. Dia kata. Antara pada ashab kita, maksudnya dalam mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, ada yang berkata solat Jumaat wajib ke atas mereka
Kerana sesiapa yang wajib ke atasnya salat Jumaat pada hari-hari yang lain daripada hari raya, maka wajiblah juga salat Jumaat itu ke atasnya pada hari raya. Sama seperti penduduk pekan. Okey. Teks atas tadi habis dah. Dia punya kerangka dia, Imam Nawawi cerita. Antara para ashab kita. Okey, dia mula dapat datangkan pendapat. Ada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, para ashab kita. Dia kata macam mana? Dia kata, solat Jumaat wajib ke atas mereka. Maksudnya yang duduk jauh tu pun wajib juga. Dah datang tu maksudnya kalau dia balik, kena datang balik. Ini dah bukan kata Imam Nawawi, ashab, ulama-ulama. Ini dah mula masuk perbahasan. Dia kata, balik, kena datang balik. Sebab solat Jumaat tu kalau bukan hari lain pun dia kena juga. Sebab solat hari raya tu sunat aja, maka kewajipan tu tidak jatuh. Kena juga semayang Jumaat. Tak jatuh hukum tu. Ini kata sebahagian daripada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Qaul yang dinaskan dalam kitab Al-Um ialah qaul yang pertama. So pengarang ni diulang balik Imam Nawawi. Dia kata qaul yang pertama yang kata Imam Nawawi tadi adalah dinaskan dalam kitab Al-Um. Kalau kita ni belajar fiqh yang ni ini dia Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Kalau kita melihat pada Imam Syafi'i itu, kitab utama dia kitab Al-Um. Jadi kata pengarang ni, qaul yang dinaskan dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i punya kitab paling besar fiqh dia tu, ialah qaul yang pertama, yang atas tadi. Maksudnya tak payah, tak perlu datang balik. Yang qaul ashab ni dia datang kemudian. Okey, kita pergi sebelah dia tu. Kemudian pengarang dia takhrij al-athar. Tahjid athar. Athar ni apa? Maksud athar ni ialah bila dia datangkan teks nas ini dalam tajuk ni, maka dia datangkan tu dengan maksudnya hadis ke asar ni, peninggalan para sahabat, kata-kata sahabat. Jadi semua ni termasuk athar. Kata-kata tabi'in juga termasuk disebut sebagai athar. Hadis hadis mauquf, hadis mausul, hadis mursal, ini semua dalam bentuk asar. Dia kata ini asar yang diriwayatkan daripada Uthman bin Affan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Alhamdulillah. Asar maksudnya riwayat yang disebutkan oleh Sayyidina Uthman ini ada dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, katanya. Kemudian huraian matan nas, perkataan al-aliyah dengan huruf ain, huruf ain yang tidak bertitik, bukan ghin, aliyah bukan ghaliyah. Ghaliyah jadi lain, jadi mahal maksudnya. Al-aliyah yang tidak bertitik ialah kampung-kampung Madinah di sebelah timur. Dia kata. Kemudian disebutkan sini ahlu as-sawad. Saya baca mula tadi ada perkataan ahlus sawad. Ialah pada penduduk kampung. Satu dia kata perkataan al-aliyah. Al-aliyah itu kampung-kampung Madinah di sebelah timur. Kemudian dia kata ahlus sawad, para penduduk kampung. Satu kampung, kedua ahlus sawad, ahli-ahli kampung itu, penduduk kampung. Maksudnya di sini ialah pada penduduk kampung yang sampai pada mereka seruan azan. Maksudnya bila kita, kalau seruan azan tak sampai, kita dah bahas sebelum ni, memang tak ada dah. Kewajipan Jumaat tu tak wajib dah. Ini cerita tajuk sampai seruan Jumaat tu. Azan nidak tu, muazzin tu azan dia dengar. Telinga dia dengar. Tapi dia ni ujung kampung, duduk ujung-ujung sikit, bahagian timur Madinah, duduk ujung-ujung sikit. Dia kata, maksudnya di sini ialah para penduduk kampung yang sampai kepada mereka seruan azan dan mereka pula wajib menghadiri salat Jumaat di pekan. Di pekan maksudnya di masjid itulah, di bandar itu. Pada hari-hari yang lain daripada hari raya. Maksudnya mereka ni yang jadi kewajipan, memang wajib salat Jumaat, dia kata. Okey, pengarang dikritik pada kata-katanya. Okey, dalam riwayat ini disebut ruwiyaan an Uthman. Pengarang rahimahullah dikritik pada kata-katanya. Dia dalam kita belajar, bila kita membaca teks nas ni, dia ada level dia. Kalau ruwiyah maksudnya diriwayatkan. Bila perkataan diriwayatnya tu dia macam orang kata, hearsay kan. Orang kata. Jadi dia tak
kuat, tak kukuh. Maka dekat sini pengarang dikritik pada kata-katanya ruwiya an Uthman, diriwayatkan daripada Uthman. Kerana beliau menggunakan sirah tamrid. Sirah tamrid. Tamrid ni maksudnya sirah yang tak kuat. Dia kata kat sini, sirah at-tamrid dalam bidang ilmu hadis ialah lafaz tertentu yang digunakan dalam riwayat atau menyebut sesuatu hadis bagi menunjukkan bahawa hadis berkenaan tidak sahih atau tidak dipastikan kesahihannya. Contohnya ruwiya kaza, telah diriwayatkan begian, balaghana kaza, telah sampai kepada kami begian, ataupun warada kaza, jaa kaza, telah datang begini, nuqila kaza, telah dinukilkan begini, dan sebagainya. Lawan kepada sirah tamrid ialah sirah jazmi, sirah jazam. Contohnya qala kaza. So kalau macam kita, bila kita dengar hadis Nabi, riwayat-riwayat, bila disebut kataan lepas tu ruwiyaan, kalau ruwiyah ni dia tak kuat. Dia tak pasti benda tu sahih, boleh diterima. Tapi kalau dia kata qala, telah berkata, maksudnya betul, jazam. Jazam ni maksudnya betul, dia dapat kenal pasti. Qala, siapa yang bercakap? Okey, si A yang bercakap. Sayyidina Uthman yang bercakap. Macam ni dia kata ruwiya an Uthman, diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman. Jadi benda tu kukuh, tak kuat mana. Yang mana benda dalil tu nak dijadikan dalil dalam bab tajuk kita ni. Nak mengatakan hari Jumaat tak payah solat Jumaat. Maka dikritik dalil ini. Ini dalam fiqh ni. Dia masuk kepada perbahasan. Dia kata. Okey. Kata beliau menggunakan sirah tamrid. Tamrid ini tadi yang lemah, yang tak kuat. Dia kata, sedangkan athar tersebut merupakan sebuah hadis yang sahih. Dia komen. Pengarang ni komen. Maksudnya, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Tetapi lafaz yang digunakan dalam Sahih Bukhari itu lafaz ruwiya. Lafaz tamrid ni tak kuat, tak kukuh. Melambangkan hadis itu tidak sahih. Sedangkan sebenarnya dia berada dalam Sahih Bukhari. Jadi ada kritik dekat sini. Dia kata, perkara seumpama ini telah pun saya sebutkan dan peringatkan sebelum ini. Kata pengarang, yatahayya'u, mereka bersedia. Ada dengan lafaz huruf hamzah. Ini perkataan yang seterusnya. Maksudnya dalam hadis yang pertama dia bawa tadi, dia nak ceritakan hadis tu, kemudian komen terhadap hadis yang menjadi dalil yang kita gunakan, kemudian ada perkataan yatahayya'u, iaitu maksudnya bersedia. Dengan huruf hamzah. Kalau kita belajar fiqh detail macam ni, dia cerita satu-satu macam mana kita nak sebut baris, huruf, jangan tertukar. Okey, habis tajuk tu, huraian nasmatan. Kemudian dia masuk tajuk hari Jumaat dan hari raya pada hari yang sama. Adapun hukum hakam pula, maka Imam Asy-Syafi'i dan para ashab rahimahumullah berkata, jika hari Jumaat berkebetulan dengan hari raya dan para penduduk kampung yang wajib mengerjakan salat Jumaat kerana seruan azan di pekan sampai kepada mereka pula hadir lalu mengerjakan solat hari raya, maka solat Jumaat tidak gugur daripada penduduk pekan itu tanpa khilaf. Manakala yang pada penduduk kampung pula terdapat dua wajah. Okey, kita pergi kepada hukum. Hukum ni pergi tengok qaul Imam Syafi'i dan juga ashab Imam Syafi'i. Maksud Imam Syafi'i dan semua ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i secara jumhur mengatakan bagi hari raya yang jatuh pada hari Jumaat, bagi mereka yang duduk di pekan. Duduk ni pekan kita lah, yang hadir ni semua duduk Jalan Khamis ni. Bukan jauh. Ke dalam 3-4 minit boleh sampai surau. Jangan duduk buat lawak lah, kena berdari Jumaat ke Raya. Tak payahlah duduk ujung sana kan, yang kami. Tak payahlah, baru pergi belajar hari Jumaat. Kalau kena Raya tak payah sembahyang Jumaat, jangan. Kata. Maksudnya kita penduduk yang kita ni ke pekan lah, yang dekat. Yang dekat. Maka dekat situ kata Imam Syafi'i dan semua mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, dia kata maka solat Jumaat tidak gugur daripada penduduk pekan ini tanpa ada khilaf. Tak ada khilaf kat situ. Okey. Tetapi manakala pada penduduk kampung pula, yang duduk dekat kampung yang jauh, ada dua kaul, dua pandangan. Okey. Yang satu, pertama, wajah yang sahih lagi masyhur. Wajah yang sahih maksudnya yang benar, lagi masyhur. Masyhur ni banyak guna pakai, yang terpakai. Dan dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab dan qaul qadim
solat Jumaat gugur daripada mereka. Ini wajah yang pertama, iaitu wajah yang sahih. Sahih ni yang betul, masyhur. Masyhur ni banyak orang pakai maksudnya. Mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kaul tu yang benar, betul dan juga masyhur, banyak orang pakai. Kemudian pula yang pertama, wajah pertama disebut oleh Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Um. Kata Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Tapi ni qaul qadim. Maksudnya Al-Imam Syafi'i tu dia ada qaul. Qaul jadid dan juga qaul qadim. Qaul qadim masih dia dekat Baghdad. Yang lama lah, pendapat yang lama. Kalau pendapat yang baru ketika mana dia di Mesir. Okay. Ikut qaul qadim dia, kata dia solat Jumaat gugur daripada mereka. Maksudnya kalau duduk ujung lot 2180, 2179 kan. Duduk tu tiba-tiba tak nak datang. Orang tanya sebab apa? Saya pegang qaul qadim Imam Syafi'i. Adalah hujah kan. Sedap sikit kan. Saya pegang qaul qadim Imam Syafi'i. Tak payah datang kan. Tahulah hujah, tapi janganlah buat itu datang dekat mana ada, bukan jauh kan. Salat Jumaat. Tapi maksudnya kalau dibahaskan ada pandangan Imam Syafi'i dalam qaul qadim dia kata maka tak perlu, dia kata gitu Ni manakala pada penduduk kampung. Ini penduduk kampung, bukan penduduk pekan tadi, yang jauh tadi Okey. Solat Jumaat gugur daripada mereka. Itu yang pertama. Maksud Imam Syafi'i dia kata yang duduk jauh tadi memang gugur. Itu yang pertama. Yang kedua, ia tidak gugur. Ia tidak gugur. Dalil persoalan ini ialah athar daripada Uthman dan lain-lain yang disebutkan oleh pengarang dalam kitab, yakni dalam matan muhazzab di atas. Ada matan muhazzab di atas, tidak gugur. Maksudnya kena datang juga salat Jumaat. Itu yang kedua. Okey. Kemudian pemilik wajah kedua di atas menjawab tentang kata-kata Uthman rahimahullah dan nas Imam Asy-Syafi'i dengan mengkhususkan kedua-duanya untuk orang yang tidak sampai kepadanya seruan azan. Pendapat yang kedua yang mengatakan ia tidak gugur, maksudnya wajib juga untuk dia datang ini. Kalau pertama tadi orang kampung tadi, qaul qadim Imam Syafi'i orang kampung gugur. Okey, pendapat yang kedua ni yang mengatakan tidak gugur, jauh kena datang juga, adalah pemilik wajah yang kedua ni menjawab tentang kata-kata Uthman bin Affan dan juga nas daripada Imam Syafi'i dengan mengkhususkan kedua-duanya untuk orang yang tidak sampai kepadanya seruan azan. Maksudnya tadi kita bincang orang pekan, orang kampung. Orang pekan dan orang kampung ni yang mana dua-dua ni dengar azan. Dua-dua ni dengar azan. Tapi pendapat yang kedua ni yang katakan tidak gugur tadi, ini sebenarnya dia nak khususkan kepada orang yang tidak sampai kepadanya seruan azan. Orang yang tak sampai, dia tak dengar azan. Itu. Yang luar daripada Korea lah kita kata. Yang tak dengar azan. Kalau kampung tu, ujung. Dia memang dah tak dengar. Dah tak ada dah kewajipan bagi dia. Itu yang dimasukkan dengan pandangan yang kedua. Kata. Jika dikatakan takwilan ini tidak betul kerana orang yang tidak sampai kepadanya seruan azan, maka salat Jumaat tidaklah wajib ke atasnya pada hari-hari yang lain daripada hari raya. Maka pada hari raya, salat Jumaat lebih wajar tidak diwajibkan ke atas orang tersebut. Oleh itu tidak ada faedah pada qaul ini untuk orang tersebut. Maka jawapannya ialah apabila mereka datang ke pekan pada hari Jumaat yang bukan hari raya, dimakruhkan ke atas mereka keluar daripada pekan sebelum mengerjakan solat Jumaat. Okey, dia nak bagi kita faham. Satu ada orang pekan, satu ada orang kampung. Orang yang luar daripada kampung, yang mana dia ni tak sampai pada dia seruan azan. Maka bila tak sampai seruan azan, dia ni tak wajib untuk salat Jumaat. Yang mana tetapi kalau dia ni, kita bincang dah pada bulan lepas, kalau dia ni masuk ke kawasan masjid, ke kawasan pekan ini dan dia dengar seruan azan, maka pada ketika itu dia tak boleh tinggalkan kampung tu. Dia kena salat Jumaat dulu. Dan kita dah bincang bulan lepas, kalau dia dah masuk, orang dah khutbah semua kan. Itu kita bincang pada bulan lepas. Dia nak bagi kita faham gitu. Maksudnya ada yang di pekan, kemudian ada yang ada kampung. Dibahaskan juga kalau luar daripada kampung yang tak sampai seruan azan gitu. Semua ini disebut dengan jelas oleh Al-Mahamili.
Al-Mahamili ni dibaca dengan baris atas. Al-Mahamili. Iaitu Syekh Abu Hamid dalam kitabnya At-Tajrid dan para ashab kita yang lain daripada mereka berdua. Mereka berkata, jika hari Jumaat itu hari raya, hilanglah kemakruhan tersebut. Lalu Uthman bin Affan dan Imam Asy-Syafi'i menjelaskan tentang kehilangannya. Jadi bila bertembung dua tu antara solat sunat dengan solat wajib, maka dia dah jadi ada beberapa wajah. Kalau dah datang tu, bagi orang pekan kena datang, kalau orang yang jauh yang luar tu maka dia ada ruang untuk tidak perlu datang. Pegangan mazhab kita ialah hukum yang telah disebutkan di atas, iaitu solat Jumaat gugur daripada para penduduk kampung yang sampai kepada mereka seruan azan jika hari Jumaat itu berkebetulan dengan hari raya. So dia boleh bahas tu, diulang balik qaul tu. Dia kata, so pegangan mazhab kita, hukum yang telah disebutkan di atas, iaitu solat Jumaat gugur daripada para penduduk kampung yang sampai kepada mereka seruan azan. So yang perlu kita pegang, yang duduk jauh tadi, maka orang kampung yang bukan pekan, maka tidak wajib. Kat dia gugur dah. Jika hari Jumaat itu berkebetulan dengan hari raya. Itu kerangka berkaitan dengan solat hari raya yang berlaku pada hari Jumaat. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ashab Syafi'i. Kita tengok pula apa pandangan mazhab yang lain. Dia masuk tajuk perbandingan mazhab tentang hukum solat Jumaat pada hari raya. Yang solat hari raya tu memang sunat, itu tak jadi masalah lah, datang tak nak kan. Sekarang ni kita bincang yang hari Jumaat tu. Kan? Okey. Dia tengok perbandingan mazhab tentang hukum solat Jumaat pada hari raya. Kata pengarang, ini suatu tajuk cabang tentang mazhab-mazhab para ulama dalam persoalan di atas. Dia kata. Kemudian nombor 1 dia kata ni, saya telah sebutkan bahawa pegangan mazhab kita ialah solat Jumaat itu wajib ke atas penduduk pekan dan gugur daripada penduduk kampung jika hari Jumaat berkebetulan dengan hari raya. Okey, jelas, clear. Inilah juga yang dikatakan oleh Uthman bin Affan. So dipegang dalil Uthman bin Affan, Umar bin Abdul Aziz dan majoriti ulama dia pegang gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Atta bin Abi Rabah. Ini Atta bin Abi Rabah ni dia siapa? Dia tabi'in. Dia kata, Atta bin Abi Rabah rahimahullah berkata, apabila Atta bin Abi Rabah ni dia ulama Mekah. Ulama Mekah. Zaman dia, orang Mekah ni kalau ada masalah hari raya, masalah haji, semua orang akan refer kepada Atta bin Abi Rabah. Kalam dia ni orang pegang. Kalam masmuk, dia kata. Cakap ni orang pegang. Macam kita, macam arwah, Dr. Yusuf Qaradawi lah. Yusuf Qaradawi bercakap tu, semua orang pegang. Macam itulah. Atta bin Abi Rabah ni, Mekah tu, zaman tabi'in, dia cakap semua orang tahu. Dengar dia kata. Okey. Atta bin Abi Rabah berkata, apabila mereka telah mengerjakan solat hari raya, maka bagi azan.
Muslimin, muslimat yang kasih sekalian. Kita habiskan tajuk ni sikit. Nak tengok mazhab-mazhab lain. Tak banyak ni, ada 3-4 poin lagi. Okey, yang pertama tadi, bila dia buat perbandingan antara kita mazhab Syafi'i dengan mazhab-mazhab lain. Yang pertama dia kata mazhab Syafi'i kita standard. Maksudnya kalau kampung jatuh, orang dekat sini wajib, tak boleh tinggal. Clear. Situ. Okey, dia bawakan yang kedua, Atha bin Abi Rabah. Ni ulama-ulama Mekah. Walaupun dia tak jadi sebagai imam satu mazhab besar, tapi pandangan kata-kata ni memang dipegang ulama yang hebat. Dia kata apabila mereka telah mengerjakan solat hari raya, dia kata maka solat Jumaat, solat Zuhur dan lain-lainnya tidak wajib lagi selepas itu pada hari berkenaan, melainkan solat Asar. Sama ada ke atas penduduk kampung maupun penduduk pekan. Ibnu Munzir berkata, kami ada meriwayatkan perkara seumpama ini daripada Ali bin Abi Talib dan Ibnu Az-Zubair. Ini kata Atha bin Abi Rabah. Maksudnya pendapat yang kedua ni, ulama dalam kalangan tabi'in ni lagi ringan daripada mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tadi dia kata orang pekan wajib tanpa khilaf. Tapi kalau ikut dekat sini, ikut Atha bin Abi Rabah, dia kata orang pekan ke orang kampung tak perlu dah. Tak ada dah. Hanya perlu maksudnya asar je. Asar tu baru kena datang. Kalau Zuhur pun dah tak kira dah. Asar baru dia ambil kira. Kemudian satu. Kemudian dia bawa juga. Kalau Atha bin Abi Rabah ni dia berpegang dengan pandangan-pandangan yang lain yang disebutkan diambil daripada kata-kata yang diriwayatkan pada Ali bin Abi Talib. Dan tadi Sayyidina Osman. Maksudnya kita bagi mazhab Syafi'i kita berdalil kepada kata-kata Sayyidina Osman. Tapi Atha bin Abi Rabah diambil pandangan yang disebut oleh Ibnu Munzir. Kemudian yang riwayatnya sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, sampai kepada Az-Zubair. Ini semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sahabat yang lain, sebab itu apabila Sayyidina Osman dia katakan semua sahabat tak ada siapa pun yang membantah dalam khutbah hari raya dia sebut gitu.
Sebab semua sahabat faham. Jadi sahabat yang faham ada yang tengok. Ali pun cakap begitu. Az-Zubair pun kata gitu. Itu yang kedua. Atha bin Abi Rabah. Kemudian yang ketiga, pendapat yang tiga mazhab, Imam Ahmad. Ini mazhab Hambali. Ahmad Ibn Hanbal. Apa dia dalam mazhab Hambali? Imam Ahmad rahimahullah berkata, solat Jumaat gugur daripada penduduk kampung dan penduduk pekan. Tengok, dalam mazhab Hambali pun tak wajib. Orang kampung, orang pekan yang keliling ni pun tak payah dah. Tetapi solat zuhur tetap wajib ke atas mereka. Solat zuhur tu wajib. Maksudnya solat Jumaat tu dah tak wajib. Maksudnya mazhab Ahmad tu, mazhab Hambali pun serupa juga. Kalau tuan-tuan yang duduk sebelah ni tak nak datang solat Jumaat, bolehlah kata saya berpegang kepada mazhab Hambali kan. Bolehlah, ada dalil itu. Okey, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni mazhab Hanafi. Apa pula mazhab Hanafi macam mana? Mazhab Hanafi pula berkata solat Jumaat tidak gugur daripada penduduk pekan dan penduduk kampung. Ini beza dari sudut pandangan mazhab. Dia kalau sudut ranking tu, lepas Imam Malik mazhab Abu Hanifah, kemudian Hambali, Syafi'i ni dah Syafi'i baru Hambali. Maksudnya kalau Abu Hanifah ni dia antara yang awal, pandangan dia dua-dua tak gugur. So berbeza dengan pandangan yang lain. Solat Jumaat tidak gugur sama ada orang pekan ataupun orang kampung. Kalau pegang kepada pendapat mazhab Hanafi, dekat ke jauh wajib kena datang. Ya. Kita mazhab Syafi'i dia ada dua. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang boleh, yang jauh boleh tinggal. Yang dekat wajib datang. Tapi kalau kita tengok kepada mazhab Hambali, dekat jauh pun tak wajib juga. Kalau tengok pada Atha bin Abi Rabah punya pandangan, dia kata pun serupa juga. Macam mazhab Hambali. Dekat dan jauh juga, maka boleh gugur. Jadi apa yang dapat kita faham daripada pengajian kita malam ini berkaitan tajuk. Lepas ini dia akan masuk dalil para ulama semua yang berkaitan dengan tajuk ni lah. Pada malam ini kita belajar itu tajuk hukum solat Jumaat pada hari raya. Kalau hari raya itu jatuh pada hari Jumaat, bagi kita orang sini, orang pekan yang duduk dekat masjid ni, tanpa khilaf kena datang. Semayang Jumaat itu. Hari raya tu kita datang lah, ada sunat. Tapi semayang solat sunat hari raya tu kita datang. Solat Jumaat tu wajib datang. Tapi bagi orang yang jauh dalam mazhab Syafi'i, boleh tak perlu. Dia dah gugur. Tapi kalau dia nak datang, tak ada masalah kan. Itu yang boleh kita faham. Kemudian kita boleh nampak kat situ kaul sebenarnya adalah kaul yang masyhur dan juga kaul yang sahih yang dinukil dalam kitab Al-Um oleh Imam Syafi'i. Memang disebutkan kalau orang kampung dia gugur. Orang pekan wajib. Sejelaslah dalam mazhab kita. Mana perlu kita ikut. Cuma tuan-tuan kalau rasa macam tak nak datang, bolehlah, dah ada hujah. Saya ikut mazhab Hambali kan. Saya berpegang kepada kata-kata Atha bin Abi Rabah. Adalah, maksudnya bila kita cakap kita tahu hujah, kita tahu dah jelas lah. Jadi agama Islam yang kita pegang, yang kita anuti tu tidaklah Islam hanya keturunan ikut-ikut kan, orang datang Jumaat. Tapi bila kita buat, kita ada hujah gini kan. Jadi kita jelas lah. Jadi saya rasa cukup setakat itu untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada bulan depan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di fatafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.